Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita alhamdulillah sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-52 daripada Mushaf. Dan atau kita akan bersama-sama insya-Allah di surah Al-Imran, iaitu ayat 16 sehingga ayat 22. Jadi kepada semua hadirin dan juga hadirat yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini ataupun di dalam sesi selepas daripada ni, bila-bila masa saja insya-Allah yang bersama-sama dengan sesi pada kali ini, harapnya dapat membuka mushaf. Moga-moga kita akan dapat melihat apakah yang Allah Subhanahu wa taala akan beritahu kepada kita di dalam muka surat ini insya-Allah, muka surat 52. Surah Al-Imran insya-Allah, muka surat 52 ayat 16 sehingga ayat 22 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita bacakan pada pagi ini adalah merupakan sambungan daripada apa yang telah kita baca dalam sesi sebelum ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan nak memberikan syurga kepada orang-orang yang mana dia mengetahui dan yakin dan beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya syurga-syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi di dalam ayat pada muka surat 52 kita pada hari ini dengan beberapa sifat lagi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sifat-sifat mereka ini, sifat-sifat orang-orang yang beriman yang beramal soleh ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pertama pada hari ini itu allazina. Allah Ta'ala mulakan muka surat ini dengan kita bersama-sama akan lihat dalam muka surat ini Allah Ta'ala memulakan dengan Al-Lazina, iaitu orang-orang yang manakah yang akan mendapat balasan ini syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mengalir di bawahnya air-air ini, ialah orang-orang yang mengatakan Rabbana innana amanna. Yang pertama sekali, mereka ini bukan hanya maknanya menyimpan dalam hati mereka, tetapi mereka mengatakan yaquluna. Dan yang menariknya, ahli tafsir seperti Syekh Syafi'i Tontawi menyatakan bahawa Allah Ta'ala menggunakan perkataan yaquluna sini itu dengan menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini ialah satu perkataan yang digunakan oleh dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada lil hal wal mustaqbal wal istimrar, iaitu perkara yang berlaku sekarang, yang berlaku akan datang dan yang berlaku berterusan. Jadi Allah SWT sebutkan kat sini menggunakan yaquluna, iaitu orang-orang yang beriman ini, mereka ini sentiasa makna tak putus-putus mengatakan bahawa apa? Rabbana innana amanna, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, mereka ini faghfir lana dzunubana. Mereka sentiasa merasai bahawa apa yang mereka lakukan ini adalah kurang, tak cukup. Sebab itulah mereka ni merasai bersalah, merasai perlu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan, kami dah beriman, tapi faghfir lana, ya Allah, ampunilah kami ya Allah, zunubana, dosa-dosa kami, wa qina azabannar. Dan mereka ni sentiasa merasai takut bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan azab kepada mereka. Jadi kita tengok sini kan, sifat orang yang beriman ni bukan maknanya kita ni bila kita dah beriman kita akan merasa selesa, tak ada masalah lagi kan, bahawa aku dah tak masuk neraka. Tak kan. Mereka masih lagi merasai bahawa mereka ini banyak dosa. Mereka minta kepada Allah, masih berharap lagi supaya Allah Ta'ala hapuskan dosa mereka. Dan kemudian Allah Ta'ala minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya pelihara mereka daripada neraka. Jadi kita bayangkan kalau orang-orang yang beriman, orang yang dah berani mengatakan mereka ni beriman, mereka ni proud, bangga, mereka merasa ni beriman, masih lagi merasa takut, masih lagi merasai dosa. Jadi bagaimana orang-orang yang malu-malu untuk mengatakan beriman, malu-malu untuk menyatakan keimanan, malu-malu nak tunjukkan bahawa mereka ni adalah orang yang beriman. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang begini. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut sifat-sifat mereka selepas daripada ayat ni, iaitu ayat yang ke-17 surah Al-Imran ni. Allah Taala sebutkan sifat-sifat orang-orang tersebut.
Ada 5 sifat di sini Allah Ta'ala sebut. Itu yang pertama ni as-sabirin, iaitu orang-orang yang sabar. Sabar di sini ulama kata iaitu sabar ni ada banyak jenis. Yang pertamanya sabar untuk melakukan ketaatan, yang keduanya sabar untuk meninggalkan kejahatan dan juga maksiat, dan yang ketiganya sabar di atas musibah. Musibah maknanya perkara-perkara yang menimpa manusia, maka dia bersabar. Jadi tingkat yang paling tinggi ni ialah 2 ni, iaitu yang pertama sekali ialah tingkat manusia ini bersabar, sanggup untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya barulah kita katakan sabar, iaitu untuk menghadapi, meninggalkan dosa. Yang ketiga ni sabar di atas musibah, sabar di atas bala bencana, di atas ujian Allah Ta'ala. Perkara ni bagus, cuma tingkatannya agak rendah daripada 2 yang atas ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita sini, dan ahli tafsir menyatakan bahawa as-sabirin di sini ialah orang-orang yang sabar, iaitu sabar di sini ialah sabar untuk sanggup bersusah payah menghadapi masalah walaupun terpaksa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita pelajari hari ini. Puasa 6 contohnya kan, ada menunjukkan satu kesabaran. Kalau puasa Ramadan tu memanglah kan itu adalah kewajipan, tapi puasa 6 adalah satu permintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bagi siapa yang sanggup sila buat. Jadi bersabar tak kita nak puasa ni kan? Kalau dulu kita boleh bersabar berpuasa kan selama 30 hari, so sekarang ni bersabarlah untuk berpuasa kan. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang berlaku, kesabaran kita ni, musibah kita ni di apa ni kita katakan mungkin dibuat dirompak ke dan sebagainya kan, berlaku apa-apalah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala minta kita ni supaya bersabar. Itulah sifat orang yang bersabar, insya-Allah. Yang keduanya as-sadiqin, artinya orang yang benar. Dalam tafsir dia kata yang benar di sini artinya orang-orang yang benar di dalam fil iman, dalam iman mereka. Maknanya mereka ni bukannya cakap iman, tapi sebenarnya tak beriman pun, ataupun tak benar. Apa cakap di luar dengan apa di dalam. Jadi kita cuba insya-Allah kan untuk menjadikan tally apa yang ada di dalam, apa yang ada di luar. Kita ni menunjukkan kita ni seperti orang beriman, kita melaksanakan ibadah, kita bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, dan dalam kita pun sebenarnya beriman. Kalau tak sama macam tu, di luar lain, dalam lain, itu nama dia orang munafik. Di luar ni macam beriman, tapi dalamnya tak beriman. Itu nama dia munafik. Jadi kita nak tolak benda tu kan. Kita as-sadiqin, iaitu orang yang benar dalam dan juga luar. Benar dengan Allah, benar dengan manusia. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala sebut al-qanitin. Qanitin ni ialah orang yang taat. Artinya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ni sentiasa al-mudawamah ala ta'ah. Sentiasa takut pada Allah, sentiasa melaksanakan apa yang Allah Ta'ala minta selama-lamanya kan. Bukannya sehari 2 hari dalam majlis saja dan sebagainya, tak kan, tapi berterusan. Kemudian wal munfiqina, sifat yang keempat, munfiqina iaitu orang-orang yang sentiasa menginfakkan, iaitu orang-orang al-mutasaddiqin, orang sentiasa bersedekah, memberikan, iaitu sanggup untuk berpisah daripada hartanya demi untuk apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Ta'ala minta dia buat macam tu. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Yang last kali ni Allah Ta'ala sebut sifat mereka yang kelima ialah orang yang bermustaghfir. Mustaghfir artinya itu seorang yang sentiasa beristighfar, dan dikhususkan di sini dengan waktu bil ashar. Ashar ini waktu sahur lah. Waktu sahur ni iaitu waktu selepas daripada 1/2 malam. Ikut pendapat yang kuatnya ialah selepas daripada 1/2 malam sehinggalah naik fajar. Jadi nama waktu tu, nama dia ialah waktu sahur. Kita tahu makan, kita biasanya kita sebut ni makan sahur lah kan so kita tahu lah kan makan sahur tu. Tapi yang Allah Subhanahu Wa Taala minta ni, kita ni istighfar pada waktu sahur. Kenapa sebut waktu sahur ni secara spesifik Kerana ulama-ulama kata kerana pada waktu ni lah banyak ghaflah berlaku. Ghaflah macam mana? Iaitu manusia ni biasanya ialah tenggelam di dalam tidur mereka, dalam kelazatun naum, kelazatan tidur. Jadi seronok tidur pada masa ni. Ramai orang macam tu lah kan Tapi apabila seorang tu boleh bangun untuk melaksanakan, mana meninggalkan tempat tidur, keseronokan bantal dia, keseronokan selimut dia kan, keseronokan dan pergi sentuh air untuk ambil wudu dan istighfar, maka itulah satu kebaikan satu kehebatan yang Allah Ta'ala sebutkan kat sini. Walaupun kita katakan kehebatan ni, sifat-sifat ni bukanlah makna setengah tu, bukanlah yang wajib tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sini untuk memuji. Beginilah sifat orang-orang yang layak ataupun
orang yang akan masuk syurga ni, orang yang bersama-sama dalam syurga ni macam ni metodenya. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-18. Kita masuk ayat yang ke-18 sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut syahidallah. Syahidallah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala syahida. Apa maksud syahida bila disebutkan Allah bersyahidah? Jadi ulama tafsir kata syahida di sini maksudnya adalah iaitu Allah Taala telah menunjukkan. Syahidah ni asal maknanya saksi kan. Jadi bersaksi itu macam mana? Iaitu Allah Taala ni telah tunjukkan kepada makhluknya, kepada kita semua tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaannya, kehebatannya. Jadi apabila Allah Ta'ala tunjukkan tu, itu maksudnya syahidah, syahidallah. Allah Ta'ala tunjukkan. Jadi semua benda Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita kan. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita langitnya, buminya, semua benda lah kan yang ada di keliling kita ni kan. Allah Ta'ala nak tunjukkan bukti kekuasaan dia. Jadi itu maknanya syahidah. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Sehingga maknanya semua benda ni lah tidak ada Tuhan melainkan dia. Dengan bukti-buktinya, dengan apa yang ada di keliling kita. Itu yang pertama, syahidallah. Kemudian Allah Ta'ala gandingkan pula iaitu wal malaikatu. Dan malaikat juga adalah syahidah. Apa maksud syahidah malaikat? Syahidah malaikat maknanya al-iqrar, iaitu pengakuan. Makna semua malaikat ni mengaku bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala gandingkan yang ketiga, seterusnya wa ulul ilmi, dan mereka-mereka yang mempunyai ilmi. Jadi di sini maksud wa ulul ilmi di sini, ulama tafsir kata, Jalalain berkata maksudnya ialah seperti nabi-nabi, para nabi dan juga para orang-orang yang beriman. Mereka semua ni adalah orang mereka dipanggil sebagai ulul ilmi. Jadi Allah Ta'ala gandingkan semua ni, malaikat, ulul ilmi, maknanya nabi-nabi, orang-orang yang beriman semua. Allah Subhanahu Wa Ta'ala semua tu syahidah semua tu kan. Tapi dengan makna yang berbezalah. Jadi kalau orang beriman, kalau Rasul-Rasul ni ialah apa maksud dia? Maksud mereka ni iaitu dengan mereka ni beriktiqad dan bil lafzi. Bil lafzi maknanya mereka ni melafazkan. Mereka melafazkan keimanan mereka, mereka yakin dengan apa yang telah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah tadi tu. La ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala kata qa'iman bil qisti. Qa'iman bil qisti, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini qa'iman bil qisti, maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tafarrada, iaitu Allah Ta'ala tu esa. Bitadbiri makhluqat bil adli wal hikmati. Tu kata tafsir. Jadi maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu syahidah, artinya ialah dia tu bersendiri, dia mentadbir bumi ni. Allah Ta'ala mentadbir alam ni. Jadi semua pentadbiran Allah Ta'ala dilakukan Allah Ta'ala sendiri kan. Dia tak perlukan kepada makhluk-makhluknya. Dia sendiri buat benda tu. Itu maksudnya qa'iman bil qisti. Dan semua benda tu ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bil qisti. Maknanya ialah Allah Ta'ala ni kata tak perlu, dan Allah Ta'ala semua benda tu dia buat tu dengan hikmah dia, dengan sebab dia. Ada maknanya reason dia mesti. Itu keyakinan kita sebagai orang yang beriman kan, bahawa Allah Ta'ala ni tak buat satu-satu benda tu melainkan semua benda tu adalah mempunyai hikmah-hikmahnya, ketetapannya yang Allah Ta'ala tahu. Kadang-kadang manusia ni, kita ni tak tahu kan apakah kenapa Allah Ta'ala buat macam ni. Jadi yang pentingnya keyakinan kita kan bahawa Allah Ta'ala tu tahu buat kenapa Allah Ta'ala buat macam tu, dan kita ni yakin bahawa Allah Ta'ala tu penuh hikmah. Allah Ta'ala tak buat apa-apa dengan sia-sia. Jadi itu maksud qa'iman bil qisti, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan sekali lagi diulang, Allah Ta'ala ni tidak ada Tuhan melainkan dia, yang dia ni adalah al-azizu al-hakim, yang maha aziz. Maknanya kita sebut sebelum daripada ni, aziz maksudnya tidak ada benda yang boleh mengatasinya. Tak ada benda, kalau Allah Ta'ala nak tak ada makhluk yang boleh menutup, menghalang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Al-Hakim, Allah Ta'ala ni mempunyai penuh hikmah dengan apa saja ketetapan dia. Kemudian innad dina indallahil Islam. Innad dina. Jadi inna ni ada dua bacaan di sini. Ada satu bacaan dengan anna. Anna iaitu baris atas. Ada yang baca, yang biasa kita baca ialah innad dina indallah. Jadi ada yang baca anna, ada baca inna, itu dua qiraat. Kita insya-Allah kan ada maknanya yang sedikit berbeza lah. Kalau anna tu artinya ialah sambungan daripada atas tu, syahidallah annahu, syahidallah annad-din. Itu maksud dia kan. Dari segi tu, dari segi bahasa, dari segi i'rabnya dan sebagainya, dari segi ada sedikit lah. Tapi bagi kita insya-Allah secara umumnya kita kata bahawa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan bahawa tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa
Taala. Ad-din ini asal makna din ialah al-jaza'u wal hisab. Itu makna asal ad-din. Ad-din ni maknanya pembalasan maksudnya. Pembalasan maknanya balasan, kiraan kan. Pembayaran kan, gitu. Itu maksud ad-din. Jadi ad-din, tapi ad-din di sini maksudnya ialah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi innad-din sesungguhnya agama yang Allah Taala terima, al-mardi, yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang diterima, yang diredai, yang Allah Taala accept, hanyalah satu saja, iaitu apa? Al-Islam. Al-Islam tu artinya ialah ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pun kita perlu cantik jugalah kalau kita boleh faham. Al-Islam ini bukan maknanya Islam tu kita mengucap kemudian kita tak buat amalan. Kalau ikut asal makna al-Islam tu ialah kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tunduk, maknanya kita mengikut. Apa saja suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kita buat. Itu maksud. Sebab al-Islam maksudnya al-istislam. Al-istislam tu maknanya menyerah maknanya. Kita serah kepada diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh apa saja kita akan buat. Itu maksud al-Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ialah agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala terima ialah kita menyerah diri kepadanya, al-Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini bahawa orang-orang yang tak suka kepada Islam ni, ataupun orang-orang yang kita kata orang yang bergaduh lah. Bergaduh ni maksudnya mereka ni tolak Islam, mereka tak terima Islam, mereka kata agama mereka betul. Semua benda tu Allah Taala sebut sini kan. Wa makhtalafal ladzina utul kitab. Kalau orang yang tak ada kitab, orang bukan Yahudi, bukan Kristian, itu memang logik lah mereka tolak Islam kan. Tapi yang pelik ni ialah orang-orang Kristian dan juga orang-orang Yahudi pun mereka ni tolak juga Islam. Inilah pelik. Kenapa mereka tolak Islam kan? Bukankah mereka ni tahu bahawa Muhammad tu betul? Bukankah mereka tahu bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tu telah tercatat sebenarnya di dalam kitab mereka? Sama saja kan. Dan telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab mereka bahawa apa? Bahawa agama Islam ni akan datang. Muhammad ni akan datang. Tapi kenapa mereka tolak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan. Ini hakikat dia. Orang-orang yang Yahudi dan juga Kristian ni, allazina utul kitab ni makhtalafa. Mereka ni tidak berbeza dengan kamu, iaitu tidak bercanggah, tidak lari daripada kamu ni, lari daripada Islam, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Mereka tak buat macam tu melainkan setelah daripada datang ilmu kepada mereka. Maknanya dah tahulah. Orang Yahudi bukan tak tahu, mereka duduk di Madinah kan, tinggal di Madinah kan, dikelilingi Nabi kan, setiap hari dengar kan, boleh berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi kenapa mereka tolak juga? Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, kenapa mereka ni, orang Yahudi dan juga Kristian ni tolak? Kerana mereka ini barian ni maknanya hasad dengki. Maknanya mereka ni tolak ni bukan kerana tak tahu. Kalau kita kata tak tahu kod, mereka ni tahu. Allah Ta'ala kata sebut ni kan, min ba'di ma ja'ahumul ilm. Dah tahu dah, tapi mereka ni barian. Sikap mereka kan. Jadi Allah Ta'ala cerita kepada kita, bukan kita kata sekarang atas dunia ni ada yang tak tahu pun, yang tak tahu kita beritahu. Itu kerja kita lah sebagai orang Islam kan. Tapi Allah Ta'ala sebut ni hakikat mereka, kalau mereka tahu pun nanti mereka akan ada yang tak beriman juga. Tapi ada di kalangan mereka yang beriman lah. Of course kan, sebagaimana ada sahabat-sahabat Nabi seperti Abdullah bin Salam contohnya kan, ataupun seperti Zaid bin Samnah. Jadi dia ni, mereka ni adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman daripada kalangan Bani Israel, daripada orang Yahudi. Tapi kebanyakan daripada mereka ni sebenarnya tidak beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu, iaitu kerana apa? Baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Allah Ta'ala kata siapa yang kufur dengan tanda-tanda. Allah Ta'ala dah beri dah tanda-tanda dia. Allah Ta'ala beri ayat-ayat Allah Ta'ala, sama ada tanda-tanda tu, tanda-tanda yang boleh dibaca, boleh dilihat kan, semua tu. Maka Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala ni sari'ul hisab. Ingat, Allah Ta'ala ni lambat ke? Tak, cepat cepat pengiraannya kan. Maknanya jangan rasa bahawa tangguh ni tak selesai lagi, tak ada kan. Semua tu kan cuma pembalasan mungkin lambat mungkin Allah Ta'ala tak kenakan lagi kan azabnya. Allah Ta'ala nak bagi peluang pada kita lah tu kan, supaya kepada mereka yang tak nak beriman tu, supaya nanti mereka beriman lah. Jadi bacalah ayat-ayat ni. Jadi tanggungjawab kita ialah menyampaikan kepada mereka semua, kepada manusia semua, tentang al-ilmu ni, pengetahuan ni kan, dan juga supaya mereka ni faham, supaya mereka ni fake dengan agama ni. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, fa in hajjuka. Tapi ada mereka ni, mereka nak berdebat juga kan.
Tak ada kira lain. Nak berdebat kan. Nak melawan juga kan. Nak bercanggah juga kan. Nak berjidal juga dengan kamu wahai Muhammad. Jadi Allah Taala Subhanahu Wa Taala kata apa? Allah Taala kata fa in hajjuka. Kalau mereka ni nak berdebat juga dengan kamu wahai Muhammad, fakul, kakak katakan. Jadi arahan ini juga untuk kita semua kan. Kalaulah Allah Taala beritahu kepada wahai Muhammad, kalau mereka nak berdebat dengan kamu, katakan. Maknanya selepas daripada kita dah ceritakan kepada mereka ni semua, tapi mereka tak nak juga terima, Allah Taala katakan sini, fakul, katakan kepada mereka ni, aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak terima, sudahlah. Kan nak macam mana kan? Aku dah cerita dah kepada kamu, tiba-tiba kamu tak nak terima juga. Kamu tak nak barian kan? Jadi Allah Taala kata, akhirnya beritahu kepada mereka saja. Aku menyerahkan, aku ni tunduk, aslam tu maknanya aku ni aslam tu, aku ni tunduk, menyerahkan. Menyerah maknanya aku hanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wajhiya ni disebut wajhi ni muka kan kalau ikutnya. Tapi maksud sini ialah, kalaulah maksud tu disebutkan anggota yang paling zahir lah pada manusia kan, iaitu muka. Tapi maksudnya kita semua ni, satu body kita ni, kita sendiri tunduk lillahi, dan begitu juga wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikut aku, beritahu akan begitu juga, iaitu mereka semua tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qul lil ladzina utul kitab. Kemudian Allah Taala arahkan kita ni, arah kepada Nabi Muhammad dan arahkan kepada kita supaya katakan kepada orang-orang ahli kitab ni, wal ummiyina. Ummiyin maksudnya orang-orang kafir yang selain daripada ahli kitab ni. Makna orang musyrik, tak kira lah mereka ni musyrik, orang Arab ke, asalnya orang Arab lah pada masa tu kan, tapi makna sekarang ni orang Arab ke bukan Arab ke, orang-orang yang tak nak ikut Islam ni, katakan aslamtum. Kalau ikut makna aslamtum ialah kamu tak nak beriman ke? Erti sini nama dia al-istifham, nama dia kan, tetapi istifham persoalan, tapi maksud sini ialah al-amru, erti suruhan, iaitu beritahu kepada mereka, Islamlah, gitu kan, aslimu. Aslamtum tu maksudnya ialah aslimu, Islamlah kamu wahai semua, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi dan Kristian, dan wahai juga orang musyrik yang lain yang tak nak bukan ahli kitab ni, Islamlah. Aslamtum, berislamlah kamu, fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau kamu Islam, kamu masuk Islam, mengikut Islam, tunduk kepada Allah, maka sesungguhnya kamu mendapat petunjuk. Dan wa in tawallau, tapi kalau kamu lari juga, tak nak berpaling juga, tak nak ikut Islam juga, fa innama alaikal balagh. Allah Taala kata, ke atas kamu wahai Muhammad al-balagh saja, iaitu menyampaikan saja. Maknanya tanggungjawab kita ialah menyampaikan. Kalau mereka tak nak beriman, kita tak nak paksa mereka, sebagaimana kita baca ayat sebelum ni kan. La ikraha fiddin. Jadi artinya ialah tanggungjawab kita ialah menyampaikan. Jadi make sure kita menyampaikan kepada semua manusia, sama ada mereka ni orang Yahudi, orang Kristian, ataupun kita kata orang-orang musyrik selain daripada mereka ni. Orang musyrik ni termasuklah zaman sekarang ni kan, komunis ke, tak nak beriman langsung ke, free thinker ke, ataupun siapa-siapa saja, semua tu adalah orang-orang yang musyrik. Kerana apa? Memberi power Allah Subhanahu Wa Taala kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu basirum bil ibad. Allah Subhanahu Wa Taala itu basir dengan al-ibad, dengan hamba-hambanya. Jadi kata dalam setengah tafsir bahawa ayat ini adalah sebelum turunnya ayat Al-Qital, tapi kita tak akan jelaslah, kita tak tuan pendetailan kepada isu ni insya-Allah. Seterusnya kita masuk ayat yang ke-21, ayat sebelum akhir di dalam muka surah ini. Allah Subhanahu Wa Taala kata, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah Taala ceritakan dalam ayat ini, iaitu tentang satu lagi perangai orang-orang Yahudi kan, iaitu orang Yahudi ni, Bani Israel ni, salah satu daripada kejahatan mereka ialah mereka ini membunuh nabi-nabi mereka. Dan juga bukan sekadar nabi-nabi yang dibunuh, tetapi mereka juga telah membunuh orang-orang yang melarang mereka daripada berbuat kejahatan. Jadi diceritakan dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, bahawa Abu Ubaidah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah manusia, ayyun nas ashadda azaban,
bertanya. Abu Ubaidah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat sekali azabnya? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW berkata, jawab Nabi, faqala, Nabi kata, rajulun qatala nabiyyan, iaitu seorang lelaki yang membunuh nabi-nabi, au qatala man amara bil ma'rufi wa naha anil munkar. Dan juga orang-orang yang membunuh orang-orang yang beramal ma'ruf dan juga menahi munkar. Jadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca ayat ni. Ayat yang kita baca pada hari ini iaitu innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunan nabiyyin bighairi haqqin. Jadi maksud ayat ni ialah apa? Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, iaitu orang-orang Yahudi lah, Bani Israel ini, wa yaqtulunan nabiyyin, dan mereka tu membunuh nabi-nabi. Allah Taala tak sebutlah orang-orang, tetapi ulama semua tafsir, dalam tafsir mereka mengatakan itulah dia orangnya. Berdasarkan kepada hadis, berdasarkan kepada ayat-ayat yang lain, bahawa yang membunuh nabi-nabi ni tak ada orang lain. Sebab apa? Nabi-nabi selepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya adalah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keturunannya. Sama ada keturunan Bani Israel ataupun keturunan orang Arab, iaitu Nabi Ismail. Tapi yang Nabi Ismail ni seorang saja, iaitu Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tu kepada Bani Israel. Dan banyak sangat nabi-nabi dan juga rasul-rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ini. Dan banyak di kalangan mereka telah dibunuh. Diceritakan dalam hadis ni bahawa Nabi SAW menceritakan pada satu hari saja, iaitu pada sebelah pagi saja mereka telah membunuh 43 orang nabi-nabi. 43, bayangkan, 43 orang nabi-nabi telah dibunuh oleh Bani Israel pada satu pagi. Jadi selepas daripada tu, maka bangkitlah seramai 170 orang. Nabi sebut dalam hadis sambungan yang saya bacakan tadi ni, 170 orang daripada Bani Israel ni yang menentang perbuatan mereka ni. Kenapa kamu bunuh nabi-nabi ni, 43 orang nabi-nabi? Jadi apa yang berlaku ialah pada sebelah petang, kesemua mereka 170 orang ni pula dibunuh oleh mereka ni. Jadi nampak, jadi sebab tu Allah SWT sebutkan dalam ayat ni, mereka ini membunuh nabi-nabi, dan kemudian mereka ni membunuh pula wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti, kepada orang-orang yang menyuruh pula dengan kebaikan ini, sepatut berlaku adil, mereka bunuh pula, iaitu 170 orang ni minan nas, iaitu daripada manusia itu daripada kalangan mereka. Jadi Allah Ta'ala kata fabashshirhum bi'azabin alim, berikan khabar, macam gembira kan, tapi ni perli sebenarnya kan, a'limhum, beritahulah kepada mereka dengan azab yang pedih. Seterusnya ayat yang terakhir yang akan kita baca dalam ayat ni, iaitu ayat 22 daripada surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berkata, ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Dan begitulah kan, orang-orang yang begitu sifatnya, habitat a'maluhum. Habitat maknanya batalat, maknanya terhapuslah amalan-amalan kebaikan mereka. Sama ada mereka ni bersedekah, sama ada mereka buat apa-apa saja. Kerana apa? Kerana tak ada syarat. Syaratnya hilang. Syaratnya apa? Mestilah beriman dengan betul. Jadi kalau mereka buat kebaikan pun, mereka ni Yahudi, mereka Kristian, maka mereka tak akan mendapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan Allah Taala balas mereka, beri kepada mereka balasan di dunia kan, dengan sedikit kebaikan, dengan sedikit apa-apalah yang Allah Taala beri kepada mereka. Tapi di hari akhirat, no. Allah Subhanahu wa taala tak akan beri apa-apa. Fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Maknanya pahalanya, apa yang mereka buat tak akan dapat. Tetapi kita sebutkan, ulama sebutkan, ada pengecualian, kadang-kadang Allah SWT berikan kebaikan sedikit kepada mereka di atas dunia ini sebagai di atas amalan. Tapi dari segi pahalanya, no, tak ada apa-apa kan. Pahala di sisi Allah habitat, gugur semua. Jadi Allah Ta'ala kata wa ma lahum min nasirin, dan mereka tak akan ada siapa pun yang akan dapat menyelamatkan mereka, menghalang mereka daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setakat itulah saja insya-Allah kita pada hari ini, muka surat 52. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi yang akan datang, muka surat 53 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah, dan saya nak ucapkan terima kasih semua kepada semualah yang masih lagi bersama-sama dalam sesi kita ni. Jangan lupa untuk saya bawakan insya-Allah sesi kita ni, kuliah kita ni kepada semua orang insya-Allah dalam media sosial kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.